Gents, bungs and cucks. Apa lekabarnya semua orang je dah? Sekat-sekat lagi ke? Lag lagi ke? Di form apa? Form 1 dengan form 2. Dah jumpa tadi. Dah jumpa dia. Tadi dengan form 3 dah ni. Lepas ni. Asal form 3 je. Form 3 ada kelas ke ni? Awak form 3? Tak. Form 4. Tak ada motor apa? Bunyi motor lah. Motor apa pula? Kalau motor Fatih. Jangan. Kita nak elakkan. Tolong. Dia tidur ke situ. Dia ada. Orang tidur atas kaki dia duduk. Longgang. Kita elok macam tu. Bye. Alright, tuan dan puan, ladies and gents, bungs and cucks, kita ada ketupat, kita ada lampu ledlap, kita ada baju raya, and kita ada semangat raya. Tuan dan puan, ladies and gents, bungs and cucks, Sir Zeki akan muncul sebentar saja lagi. Bersedia? Sir Zeki akan muncul sekejap je lagi, jangan risau. Sir Zeki kejap lagi akan sampai. Dia akan sampai in 5, 4, 3, 2, 1. Hello. Hai anak-anak tingkatan 1, tingkatan 2 semua. Apa khabar? Wah, semua cantik berbaju raya hari ni Lagi demam. Lagi demam kan? Tadi teman itu berdua. But seriously, Sezeki demam. Serius, tak main. Saya tak main. Saya cakap Sezeki demam kan orang cakap. Jangan sampai seluk gambar. Trooper. Alah, Trooper jangan tinggalkan saya, Trooper. Cukuplah Sezeki dah tinggalkan saya. Trooper! Sini form 1 ke form 2? Dua-dua. Kita campurkan sekarang ni. Trooper! Seriously, Trooper. Assalamualaikum. Trooper. Kita nak kena mutekan chat kejap. Ada Trooper? Kita nak pastikan chat tu hanya kepada host dan co-host. Trooper! Ya, sorry. Kita buat Zeki tu kan. Trooper! Like that. Okay. Nak bagi Trooper sebab untuk apa namanya chat tu. Disablekan chat. Tak payah, mute je meh. Amir kena mute lagi teruk. Kita at least check je problem kan. Amir kena mute dekat sebelah. Amir kena mute. Patut pun Amir kena mute. Awak kenal Amir? Kenal Amir Makrum kalau awak tak kenal, to be exact, awak kena kenal dia waktu awak belajar matematik. To be exact, pada pukul 6 setiap hari Sabtu. To be exact, betul tak? Saya Amir. To be exact, lepas satu lagi. Jadi itu saja daripada saya. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Ingat, jaga hati, jaga iman. Jumpa lagi minggu depan. Kita amin. Itulah tu. Amin, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau awak nak tahu, dia tidur pun suara dia sedap berdengkur. Muka ni tak menipu tau. Itu dia tu. Itu dia lah tu, tuan-tuan. Betul lah tu. Betul tak? Macam ni, kenapa saya boleh tiru dia sebiji sangat? Sebab saya dengan dia dulu duduk serumah. Ya, tuan-tuan. Jadi, hari ni, kalau awak nak tahu, hari ni kita ada kuih kapit duit cekung. Betul ke tidak? Kuih kerepek duit cekung, Kuih kerepek duit cekung ni adalah satu topik yang awak nak cerita sebenar dia ke? Awak nak cerita yang kurang sebenar dia? Raya kat sini. Cerita sebenarnya adalah sepatutnya saya dengan Sir Zeki akan berduet pada hari ini bersama-sama untuk mengajar awak satu topik yang dipanggil sebagai duit cekung. Duit cekung ni topik tingkatan 1, hujung tingkatan 1 sebenarnya.
Tetapi disebabkan satu kejadian yang berlaku yang menyebabkan Sir Zaki kedemaman mengikut imbuhan bahasa dia lah, menyebabkan saya dengan dia tak dapat nak mengajar awak. Jadi boleh tak kami nak simpan topik tu di masa akan datang buat kami nak duet sama-sama? Boleh nak? Sebabkan Sir Zaki tengah demam, jom kita terangkan kenapa Sir Zaki demam dan macam mana demam ni sebenarnya bagus untuk Sir Zaki. Boleh? Boleh nak? Ya, bagus Sir Zaki demam sebenarnya. Sebab bila Sir Zaki demam, maksudnya insya-Allah badan dia masih lagi sedang melawan. Betul. Ada yang kata untuk menghapuskan dosa. Masya-Allah. Bagusnya anak-anak kita tingkatan 2 ni. Betul. Saya tak nafikan yang itu tapi ingat ini kelas sains lah. Walaupun saya macam memakai jubah sekarang ni, tapi saya ditugaskan untuk mengajar awak sains. Jadi saya ajar dari sudut sains dia boleh. Dari sudut agamanya pun betul. Mana songkok? Jarang orang pakai jubah pakai songkok sebenarnya. Jadinya jubah. Kalau nak songkok tak ada masalah. Kita tutup rambut jugalah. Boleh nak? Okey, puas hati semua orang? Semua dah cukup? Dah puas hati semua macam dah, oh my god, dah tutup rambut. Dah, okey, puas hati semua. Ni risau, ni bukan tudung Okey, ni bukan tudung kat lah. Kepi dengan poket kat mana? Dekat rumah lah. Kepi dengan poket tu kucing kita. Ni manusia, kita nak belajar. Boleh? So tuan dan puan, ladies and gentlemen and cats, saya rasa ini adalah kali pertama tahun ni kita berjumpa dalam kelas, betul ke tidak? Jadi, boleh tak saya nak memperkenalkan diri? Nama saya Iqbal, tinggi saya 194 cm dan saya ajar sains. Okay. Yes, true, betul. Betul. Berat saya adalah 123 sekarang ni. Yes. Nombor angka giliran X33471Y. Itu adalah nombor giliran saya. Tinggi saya 194. Nombor telefon 0123457890. Okay. Kepada yang duk mempertikaikan tentang ketinggian saya tak nak cakap apa. Selalunya mereka-mereka yang agak rendah yang suka mempertikaikan. Ada ke orang yang boleh sampai 194? Ada, tak ada masalah. And saya nak tanya kepada awak-awak yang lain yang tinggi 150, 160, boleh tak saya tanya jujur dekat awak? 16 dekat ke bawah macam mana cuaca kat bawah sana, okey ke? Sebab dekat atas ni cuaca dia agak sejuk sikit lah. Sebab dekat atas, awak tahu, ni adalah konsep sains dia. Semakin tinggi kita naik, semakin kurang udara, maknanya semakin sejuk kerana tidak ada tempat yang boleh memegang haba. Jadi saya rasa dekat bawah mungkin agak panas. Kalau agak panas, tidak ada masalah. Boleh pasangkan kipas ataupun aircon. Jahat ke? Saya risau sebenarnya sebab saya cakap 194, tapi awak kena faham tau. One day saya akan jumpa awak, betul tak? InsyaAllah, betul tak? Kita doakan. One day kita akan dapat berjumpa tahun depan. Amin, insyaAllah. Amin. Tapi saya risau ke apa tau? Saya risau kalau jumpa betul-betul. Bawa kata macam, bukan 194. Jadi boleh tak? Saya nak berlaku jujur je. Sebelum kantor boleh saya berlaku jujur je. Tinggi saya sebenarnya adalah 193.7. Tadi saya bundarkan, saya minta maaf sangat Dan saya bundarkan saja. Jadi 193.7. Saya risau nanti awak macam bukan 194 ni. Sorry. Ni bukan 194 ni. Ini 193.7. Jadi saya risau awak kata macam tu. So itulah. Boleh kan? Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, untuk hari ini kita akan belajarkan tentang satu topik tentang kesihatan. Which pada saya satu, jap, lag ke saya lag lagi ke? Saya macam saya nak lag Tak Oh, okay. Cantik ke? That's good. Jadi, hari ni punya topik is going to be amazing because we are going to take a look. Kita akan melihat tentang satu cara badan kita sebenarnya sangat-sangat mencintai kita tanpa kita sedar, tuan-tuan dan puan-puan. Without us realizing it, our body loves us very, very much. Jadi, yang tengokkan sekarang ni, boleh nampak TV?
Jangan risau, belah sini memang kosong, memang saya potongkan separuh sikit. Okay, saya mau potong separuh sebab TV dia sampai sini je. Sampai ketupat tu je. Yes. Tapi dalam ni jangan buka dah makan sebab dalam tu ada elektrik. Saya risau kalau makan ringan, juadah berbukanya, juadah ketupat meninggal. Itu risiko yang perlu diambil kalau awak nak try nak makan ketupat ni. Sebab dia kata, "Sir, tak puasa kalau ada ketupat." Ini bukan makanan namanya. Sama juga dengan kuih hari ni. Kuih yang kita nak belajarkan adalah kuih kerepek Dwi Tekong. Tuan dan puan, nak dua raya boleh ambil. Ambil. Okay. Weh, dia kata sampul je. Okay, sampul je tu, betul. Tak ada duit dalam. It's okay. Sampul je. Yeah, there's no money inside. There's no money inside. Sampul je. Mana sampul je lah tu. Mana ada bawa. Sampul je tu tuan-tuan perempuan. Ladies and gentlemen, bangsa. Jadi sekarang ni untuk duit raya. Untuk pembelajaran kita. Yang pertama saya kena letakkan suku ni ke tepi dulu. Letakkan dekat atas dia. Kita punya sistem keimunan. This for me is a very interesting topic sebab dia sebenarnya tengah membuktikan dekat kita bahawa kita ni disayangi. Kalau awak rasa awak single, awak rasa tak ada orang sayang dekat awak, look no further than your own self. Tengok sahaja sel awak dan awak akan tengok macam wow, banyaknya sel yang sayang dekat awak. 37.2 trillion to be exact. Yes, sangat-sangat banyak. Yeah. 37.2 trillion. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bunks and cucks. Kalau saya tuliskan nombor dia alam macam ni, 3720000000. Ini adalah bilangan sel yang mengharapkan agar awak terus sihat, agar awak terus berjaya. Boleh? And from this number, daripada nombor ni, semuanya bekerjasama untuk memastikan awak sihat. Dan yes, awak ni famous lah kayaknya. Awak ni banyak lah dia punya peminat. Jadi from here, kita akan tengokkan macam mana seseorang itu boleh sakit. Sekejap, saya kena betulkan ejaan ni. Sebab ada yang just skandal macam ni. Saya kena betulkan sikit boleh? Ini bukan skandal ini namanya candle tambah S. Ini namanya lilin, dia ada S. S lilin namanya. Ejaan skandal, D-A-L, scandal macam ni. Boleh beza kita tegur sikit sajalah, bukanlah tegur. Kita memperbaiki apa yang boleh diperbaiki. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, function cuts dia dekat sini. Yang pertama ni awak kena fahamkan, untuk sesuatu virus ataupun bakteria itu berjaya masuk ke dalam badan awak, dia perlu melalui jalan-jalan yang berliku. Dia perlu melalui jalan-jalan 3 lapisan. 3 lapisan pertahanan badan. Yang pertama ni kita ada the first layers. Okey, ini adalah lapisan pertahanan badan kita. Kepada yang tak tahu, ini adalah topik tingkatan 2. Tapi sekarang ni betul tak awak ada daripada form 1 kan? It's okay. Form 1 pun boleh belajar. Sebab benda ni general, is good for you to know so that you know how you can be either sick or you are getting healthier. Macam mana awak boleh menjadi sakit ataupun awak boleh menjadi lebih sihat. Can? So let's go. Zulaika, saya nak tanya, itu gambar tahun lepas, betul ke tidak Zulaika? Rindu saya kat Zeki. Okay, boleh saya beritahu jujur. Sebenarnya saya dengan Zeki dah plan nak pakai baju biru. Dua orang. Dah plan nak pakai baju biru. Dah plan. Kami dah gosok dulu lah. Tapi malam semalam Zeki demam. Itulah sebabnya. Okay. Tak apa saya pakai baju biru. That's good.
Oh, banyak gambar dia dengan saya dengan Zaki punya, bagus betul. Okay. Ni semua dah bersedia. Jom. Saya pakai baju putih je. Bagus. Saya warna putih, saya warna biru. Let's go. Sekarang ni, lapisan yang pertama adalah lapisan yang bersifat kekulitan. Lapisan yang pertama ni dipanggil sebagai lapisan pertahanan fizikal. In English dipanggil sebagai physical. And lapisan pertahanan chemical. In English, imbian kimia. Contoh, kita ambilkanlah contoh dari dekat sini. Kita ada seekor binatang. Kucing mungkin berdiri seakan manusia. Kita mungkin boleh panggil dia sebagai imau. Yes. Jadi, this is imau. And imau sekarang tengah macam nak sakit. But it's okay. Yang ini, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and cucks. Yang pertama, awak kena faham. Dia bersifat, kita ambilkan lapisan pertahanan kita ni, kulit. Ya, bila saya cakap kulit ni lapisan pertahanan, awak tahu macam mana sebenarnya? Awak pernah bayangkan, awak pernah tengokkan manusia ni sebagai satu raksasa. Okey. Contoh, saya bakteria. Ni. Pernah tengok Godzilla? Godzilla tahu Godzilla? Awak bayangkan sekarang ni, pada Godzilla, kita ni macam bakteria, betul tak? Pada Godzilla, kita ni macam bakteria. Kecil. Jadi sekarang ni, awak nak masuk dalam Godzilla untuk awak pergi ambil jantung dia, awak tikam jantung dia dari dalam. Awak nak bunuh Godzilla. Which pada saya pelik lah. Kenapa awak benci Godzilla? Godzilla tu kan comel. Dengan tangan pendek dia. They're very cute. But why do you want to kill Godzilla? I don't know. But for now, kita katakanlah awak nak masuk dalam Godzilla untuk awak tikam jantung dia. Macam mana awak nak buat yang pertama? Apa masalah Godzilla tu apa? Oh my god. Seriously? Ada yang tak tahu Godzilla? I don't even know how it looks. Okay, it's okay. Godzilla bentuk dia macam ni. Nak saya lukis ke nak saya cari gambar? Lukis. Okay, ni Godzilla. Okay, ni Godzilla. Okay. Godzilla of course lah, dia warna dia kelabu sikit. And lepas tu dia juga ada warna biru kat belakang dia. Baru dia nampak macam, oh ganas je Godzilla. Dia ada fire breath, dia ada atomic blast. Broom. Yes. Okay, ni Godzilla. Betul. Jadi sekarang ni, awak ni kita, ni manusia je. Macam mana manusia ni nak masuk dalam Godzilla? Boleh tak masa dia bagi kaki dia pada pintu dia masuk teknik dalam? Dia tak ada pintu. Dia macam mana dia nak masuk? How do they want to go inside? Dia binatang ke? Dia adalah dinosaur daripada laut. Yang konon dia tak wujud okey, dia boleh sabar. So Godzilla itu wujud ke? Tak. Contoh. Jadi macam ni nak masuk? Kita kena panjat dia, betul tak? Panjat dia masuk ke mulut dia, masuk dalam. Tapi soalan saya sekarang ni adalah agak-agak kalau kita tengah panjat Godzilla, adakah Godzilla akan pandang dia macam tak. Meninggal guys. And itulah risikonya, itulah bahayanya Godzilla. Sama dengan kita, sama dengan manusia. Kalau ada bakteria tengah cuba memanjat awak, adakah awak akan biarkan saja bakteria itu memanjat? Kalau awak nampak bakteria itu memanjat lah. Of course tidak, betul tak? Tapi awak nampak ke tak bakteria? Nahi hai. Bak kata Sir Zaki, nahi hai. Awak tak nampak bakteria. Jadi macam mana awak nak tahu, awak nak pastikan bakteria itu terhalang daripada masuk daripada awak?
Kita punya kulit secara natural ada banyak bulu. Nampak tak? All the bulu. Can you see the bulu? Yes. Pada kita bulu ni macam bulu aja. Tak ada apa-apa lah kan. Tapi pada bakteria, bulu ni ibaratnya macam satu hutan tebal. Kalau saya bakteria, baru landing dekat atas badan manusia, dia macam, apa ni? Sampai sini. Ni bakteria. Senang ke susah nak panjat sekarang ni? Susah. Number 2. Dekat kulit kita ni juga ada banyak sebum dan juga sweat ataupun peluh. Dia comel pula saya tengok Godzilla ni. Geram pula rasa macam nak cepuk pula rasa macam mana. Okay. Yes. What is sebum? Apa kata sebum? Minyak di muka kita. Jadi bukan sabun. Sebum tu sabun ke? Bukan, minyak kat muka kita. Minyak kat muka ni sebenarnya adalah satu barisan pertahanan yang sangat-sangat power. Walaupun sebenarnya jujur cakap, kebanyakan kita tak suka minyak, betul tak? Macam ada minyak muka dia macam, muka berminyak. Tapi sebenarnya minyak yang kita kan tadi itulah minyak yang membantu menghalang kita daripada sakit. Bakteria nak datang, lekat kan, kata dia ikut udara kan, dia ketepek atau ada kau bersin kat muka awak, tepuk tu, melekat bakteria kat sini. Disebabkan ada minyak tu lah, bakteria tak dapat nak bergerak. Kalau ini bakteria, contoh kalau saya bakteria, saya ni bakteria, saya bawa jalan macam kenapa tak boleh bergerak? Muka dia ada perangkap. Dia tak nak bergerak ni. Lepas tu bila dah banyak sangat minyak, awak buat apa dengan minyak? Awak basuh, betul tak? Bila awak basuh, dia akan ibarat macam tsunami kan. So awak tengah melekat ni, bakteria tengah melekat ni, betul dengar bunyi apa ni? So this is how I die. So yeah, that is why minyak tu bagus. Tapi kena basuh. Jangan nanti awak biar je pula minyak kat muka tu. Bila orang datang sampai macam ni macam, apa sebab awak berkilat sangat muka ni? Awak pun macam, saya terlindung dari segala jenis penyakit. Silalah bersin dekat muka saya. Tak perlulah. Sebab nanti dah banyak, basuh. Supaya nanti dia keluar minyak baru pun basuh. Bukan dibuat untuk simpan, dibuat sebagai perangkap. Kalau nak lap pun boleh, yes. Betul ada orang yang lap minyak guna muka, lap minyak guna muka pula. Lap muka minyak guna yang kertas biru tu, betul tak? Lap muka guna minyak, kelakar ke tu? Okay, itu boleh untuk buang lah tu. Yeah, so that's a good thing. Peluh pun sama. Katakanlah awak dah gunakan produk sampai awak dah langsung tak ada minyak. So bakteria tengah berjalan dengan punah macam tapi awak kena ingat, peluh kita besar kan? Peluh kita kecil sekali. Peluh kita kecil sikit je. Contoh ni muka. Mana dia warna hitam? I need black color. Ni muka. Tak kenal siapa lah. Okay, random guy. Okay. Sekarang ni, ini ada bakteria dekat sini. Sebabkan bakteria ni warna merah. Kalau datang peluh, tak ke peluh ni dah ibaratnya macam tsunami kepada bakteria? Kan? And that is why peluh is good. Peluh is also a defense mechanism to make sure tak ada microorganism yang masuk dalam muka awak. Bakteria, bukan pimples. Okay. Boleh follow kisah ni? Bukan censored. Ni adalah gambar dia. Like that. Boleh? Ni very kecil ah, very small. Now, from here, jadi sekarang ni, benda yang awak benci, apa dia? Peluh. Benda awak benci apa dia? Sebum. Perasan tak dua benda ni sebenarnya membantu awak untuk menjadi lebih sihat, lebih berjaya dalam hidup? Yes. Pengajaran yang boleh kita ambil kat sini adalah
kadang-kadang boleh jadi apa yang kita tak suka tu sebenarnya bagus untuk kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan boleh jadi apa yang awak suka tu tak bagus untuk awak. Ya, jadi tinggalkan crush awak semua. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, ladies and bangsa Talks, dah faham yang ini. Kita akan pula nombor 2 ni adalah pertahanan pertama. Maksudnya sekarang ni kita duk cerita tadi, perasan tak nampak macam hampir impossible untuk bakteria masuk? So let's say ada bakteria yang berjaya juga masuk. Berjaya juga dia masuk ke dalam kita berhidung. Contoh bakteria ni dia tak blending kat muka sebab dia dah tengok kat kawan dia. Dia dah belajar pada kawan dia. Contoh kawan pertama dia meninggal sebab melekat dekat muka. Okey. Kawan kedua meninggal sebab kena tsunami. Monster ni ada tsunami kat kulit dia. Okey. Kawan ketiga belum meninggal. Sebab kawan ketiga ni masuk ikut hidung. Dia pun landing kat hidung. So bila dia landing dekat hidung, tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah dia berjaya landing dekat hidung sekalipun. So of course lah, gelap betul tak? So bila landing kat hidung, dia macam aku dah punya masuk ke dalam hidung. Gema macam gua. Sekarang ni kita akan cuba nak berjalan. Kenapa semua benda melekat kat sini? Kenapa? Hingus yang kita panggil sebagai mucus. And bila dah melekat tu, nanti dia akan mengeras tau. Bila mengeras jadi apa? Jadi tak hidung kita pula lepas berbuka kita ketepek tu sebenarnya sampai bakteria tu tengah melekat kat sini, ada jari besar datang. Bayangkan tengah melekat kat sini, ada jari besar datang. Kita sebenarnya kita tengah pack kan sekali bakteria yang tengah melekat dan tengah mengeras dekat dalam hidung kita. Tak cukup dengan itu, dekat hidung juga ada bulu hidung, tuan-tuan dan puan-puan. And bulu hidung ni nampak macam leceh, tapi dia menambahkan filter kepada mikroorganism. So itulah dia mucus dekat dalam kita punya badan. And bukan setakat tu tau. Jadi kawan ni seorang lagi pula. Okey, kawan pertama kena minyak, kawan kedua kena tsunami, kawan ketiga kena buang sebagai tai hidung. Kita boleh masuk ikut mata dia. Bakteria keempat. Bakteria keempat masuk ikut mata. Bila masuk ikut mata, tahu apa yang jadi tak? Dekat mata kita ada air mata. Dan air mata ni ada satu bahan dalam dia dipanggil sebagai lysozyme. Maksudnya pada mikroorganisma, air mata ni berasid. Yes. Kalau ada macam landing je kat mata ni bakteria sekarang yes. Dia memang akan mati on the spot. Why? Sebab dalam tu ada enzim yang akan mencerna dia. Maksudnya air tu makan dia. Power ke tak power kita punya badan sekarang? Power ke tak power apa yang Allah dah buatkan dekat badan kita untuk pastikan kita ni sihat, kita ni selamat? Tak ke semua yang kita buat ni, semua yang dibuat oleh badan kita ni untuk memastikan kita sihat? Tak ke maksudnya badan kita sangat-sangat sayangkan dekat kita? Jadi ada kita, maksudnya kalau orang tu tak menangis macam mana? Bukan. Okey, sekarang ni betul tak saya tengah tak menangis? Kan? Tengok mata saya, ada air tak? Berkilat lagi tak? Dia still ada, dia still basah. Menangis tu air lebih tu yang keluar kat sini. Kalau tak sentiasa basah je mata ni. Always akan ada air mata. Dan dalam mata pun ada air, betul tu Mariam. Okay, that's good. Setakat ni boleh follow lagi. Now,
kita nak pergi pula kepada macam kalau masuk mulut, janganlah masukkan ke mulut kalau awak puasa, boleh. Sekarang ni pula kita tengokkan pula tentang satu lagi. Let's say bakteria kelima, dia tengok kawan dia, seorang kena minyak, seorang kena tsunami, seorang jadi tai hidung, seorang kena asid dekat mata. Tak apa. Saya tengok dekat tangan dia ada luka, saya akan terus masuk dalam darah. Itu yang dia kata, tapi dia tak tahu. Sebab bila luka, adakah luka tu akan terus berdarah? Enggak. Luka lama-kelamaan dia akan membeku dan dia akan mengeras. Platelet. So kalau dia landing dekat atas darah ni, cepat dia landing atas darah, and then lepas tu macam, dia tengah nak berenang. Makin keras, dan dia terbeku gitu. No! Jadilah kutil yang kita mengganggu lah. Gatal lah, cik, buang. Itu bakteria dia akan melayang kat situ. Kau. Ingatkan ni. Tapi katakan ada bakteria yang berjaya. Oh, sekejap. Ramai yang kata, sir, ni sampul je kan? Okay, sekarang ni jadi sampul je lah. Tuan-tuan dan perempuan. Okay, tuan-tuan dan perempuan. Sabar. Kita bagi kuih raya, bukan bagi duit raya. Okay. Katakan ada bakteria yang dia ikut makanan. Tapi kenapa orang tu suruh basuh? Bila ada luka, memang kita kena basuh. Baru kita bagi dia mengeras. Sebab takutnya sebelum dia mengeras, dia mengambil masa 2-3 minit juga. Seminit lebih sebab on average. Takutnya sebelum dia mengeras, ada mikroorganisma yang berjaya masuk. Jadi kita basuh dulu all the luka, baru kita biarkan dia mengeras. Yes, kalau nak letakkan iodine pun boleh untuk antiseptikkan dia. Boleh? That is a good question, Hasanah. Dia kata, Sir, macam mana pula dengan COVID tu, Sir? That is a good question. Nanti kita terangkan pasal COVID, boleh? Okay. Nah, daripada sini, apa jadi kalau bakteria tu ikut makanan? Maksudnya, dia duduk study. Okay, bakteria pertama kalah sebab minyak, peluh, tai hidung dan juga tai telinga sama. Yang ini pula kalah sebab asid kat mata. Ini pula mengeras dalam darah. Jadi, apakah cara lain untuk kita masuk, kata bakteria ni? Saya, ini bakteria yang ke-6. Saya rasa saya akan duduk dekat atas makanan dia. Sebab saya tengok dia akan masukkan makanan dia selepas azan maghrib. Puasa. Jadi apa ini buat? Dia pun tunggu dekat atas makanan. Kita bukakan gambar makanan untuk kita dapatkan gambaran. So dia tunggu dekat atas makanan. Contohnya burger. So bakteria ni duduk dekat atas burger ni. Mana burger yang paling burger sekali? Ni burger, nampak burger tu. So bakteria duduk kat sini. Macam cek. Ni bakteria duduk kat atas makanan. Dia tunggu sampai azan maghrib. Allah. Dah kan? Dia ambil. Kita makan. So bakteria akan masuk sekali kan? Bakteria masuk sekali kan? Adakah dia akan berjaya menyakiti kita? Enggak lagi. Sebab apa? Bakteria tu tengah masuk ni, dia macam, yes, aku dah berjaya. Dia pun naik makanan macam surfing, macam masuk dalam perut, rupanya ada asid, HCl, hydrochloric acid. Yes. They still die. So tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and cuts, as of now, nampak macam impossible untuk masuk, betul tak? Dan sebenarnya memang hampir impossible untuk masuk. HCl adalah pertahanan yang pertama, masih ni. Ni baru pertahanan pertama, belum lagi pertahanan kedua. Tapi kenapa masih lagi ada orang sakit? Macam saya cakap, dia hampir impossible untuk masuk. Maksudnya kalau 2 bilion cuba yang dapat mungkin 1. Faham?
Tapi berapa banyak bakteria yang cuba masuk setiap hari? Sangat-sangat banyak. Betul, lama kelamaan akan ada juga yang berjaya masuk semua. Tapi walau katakanlah dia berjaya masuk sekalipun. Contohnya, saya satu bakteria yang dah power. Kita panggil sebagai Superman versi bakteria lah. Super bakteria. Dia dah sampai dekat asid, dia landing dekat atas minyak. Dia macam, minyak apa dia? datang peluh pula. Dia macam, Hucah! Jangan kacau aku, And then lepas tu dia pergi masuk kat dalam hidung pula. Dekat dalam hidung tu dia terus, hello. Dia penjoy kuat-kuat. Hello. Semua mucus terbeku. Dia masuk dekat dalam. And then dia masuk dekat bawah. Dekat asid tu pun dia macam, tepilah asid. Dia masuk dalam saluran darah. Katalah dia berjaya buat semua. Apa yang akan berlaku? Dia masuk je kat dalam saluran darah kita. Dia masuk dalam saluran darah. Akan terus terpampang keluar dia. So level 1 complete. Level 2 starts now. What? Level 2? Level 2. Dia boleh pergi sakit. Ada level 2. Level 2 masuk je dalam badan, masuk je dalam saluran darah, akan ada darah putih yang dah menunggu. Ni darah putih lah. Darah putih dia pakai hoodie kan. Darah putih pakai hoodie kan. Tahniah bakteria. Awak dah berjaya masuk ke dalam saluran darah. Dan sekarang awak akan mati. Dia keluarkan pedang. Yes. Bakteria tu macam, possible. Tidak. Mustahil. Aku dah berjaya lepas semua. Kenapa? Adakah aku akan Yes. Begitulah ceritanya tuan-tuan dan puan-puan. Darah putih akan ditembak. Tapi katakanlah dia boleh masuk, darah putih pun macam, tahniah bakteria. Awak dah berjaya melepasi barisan pertahanannya. But now, awak akan mati. Bakteria ni pun rupa dia bawa pedang juga. Aku tidak akan mengalah. Bakteria itu pensil. Dan awak tak tahu ke? The pen is mightier than the sword. Darah putih. Awak semua akan mati di tangan bakteria. Contoh, katakanlah bakteria tu cukup kuat untuk kalahkan darah putih. Adakah kita akan sakit sekarang ni? Yes. Itulah yang tengah terjadi dekat Sezeki. Sebab sambil semua ni berlaku, tahu tak siapa yang tengah memerhatikan sambil semua ni tengah berlaku? Siapa yang tengah memerhatikan benda ni sambil semua ni tengah berlaku? Kita punya otak. Otak kita akan tengok je semua ni. Dia tengok kat phone dia macam CCTV. Dia tengok semua. Nampaknya bakteria tu dah jadi terlampau kuat untuk kita atasi dengan hanya menggunakan barisan pertahanan pertama dan juga darah putih. Kita terpaksa aktifkan protokol D3M4. Sel-sel badan kita. Saya, otak, tolong jalankan protokol D3M4M sekarang. Jadi sel-sel ini pun akan dapat call macam D3M4M. D3M4M. Mulakan sekarang. Tahu apa yang jadi tak? Badan kita akan jadi panas. D3M4M dia akan menyebabkan kita demam. Yes. Bila kita demam, inilah barisan pertahanan yang kedua. Barisan pertahanan yang kedua, apabila kita demam, kita sakit kan? Tapi demam tu bukan bakteria yang buat tau. Bukannya bakteria dia masuk dekat otak awak, lepas tu dia jumpa aircon dia macam dia berkuatkan. Barulah panas badan muka. Bukan macam tu. Sebab apa? Yang panaskan tu adalah otak kita yang panaskan badan kita dengan harapan bakteria ni rasa tak selesa dan dia berambus. Yes. Mak ayah kejut awak waktu pagi nak pergi sekolah.
Apa mak ayah buat? Yes, dia tutup kipas, dia buka lampu, betul. Bila tutup kipas, kita rasa apa? Kita rasa panas. Bila rasa panas, apa kita buat? Kita bangun, kita keluar dari bilik sebab kita nak pergi mandi. Sama, bakteria dah masuk dalam badan. Dia panaskan badan. Jadi bakteria dia rasa macam, yelah, tak selesa, keluar balik. Macam tu. Bangun, buka kipas balik. Serius lah korang bangun dan buka kipas balik? Boleh ke? Serius lah boleh? Saya lu tak berani buat. Bangun, buka kipas balik. Kalau mak masuk balik, lepas tu dia tengok kipas tu terbuka balik, awak tahu tak bahayanya macam mana? Tadi dah bangun, buka kipas je balik. Dude, itu mengundang maut namanya. Saya tak berani buka kipas balik. Okay, tapi terpulang keluarga masing-masing lah. Semuanya, kalau boleh, ini nasihat saya kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, mudahkanlah mak ayah untuk kejut kita. Mudahkanlah mak ayah untuk kejut kita. Sian kat diorang penat setiap hari kejut korang. Ya, betul. So, betul kalau demam sampai seminggu je, yes, kita cuma nak keluarkan bakteria tu. So, memang akan demam lama. Okay. Next part. Saya pada demam. Kadang-kadang, awak pernah tak mengalami keradangan ataupun inflammation? Keradangan atau inflammation ni sebenarnya adalah bila awak luka, awak punya tangan membengkak sikit, betul tak? Bukan bengkak sini. Dia macam, kalau luka, dia rasa macam timbul sikit kan? Oh, ataupun paling senang ni. Kena gigit nyamuk. Perasan tak kalau awak kena gigit nyamuk, dia jadi macam satu bola kecil kan? Haziah ni saya tengok makin hari makin kurus. Sekarang tinggal sekeping je. Macam wayang. Mana dia? Dia lari kan? Tadi saya tengok ada. Oh, dia hilang. Faham. Dah lama ke tak ada? Dah lama. Haziah pergi minum air, Haziah. Siapa kawan dia tolong call dia tanya pergi minum air ke? Kuratul awak tengah call Haziah ke Kuratul? Bukan Okay. Faham. Oh, hilang. Putri masih dengan gambar Sezeki iaitu dalam lukisan Iqbal. Mbak Trisha, awak dekat mana? Kenapa awak macam dekat tempat-tempat yang sangat-sangat cyber futuristik begitu? Oh, dalam kelas selalu makan. Anizma Najwa Zainal Abidin. Betul ke sebutan saya? Betul. Saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak saya nak stopkan kejap? Saya nak cakap I'm very proud of you. Haziah is back. Haziah, awak gimana? Kami semua dah risau. Sikit lagi Hasanah nak call 999 bagi tahu ada orang kena colik kat sini. Betul? Dah ambil phone je dia. Okay. Jadi puan-puan, tuan-tuan, saya sebenarnya I'm very proud of you. Oh, betul lah awak datang ni sebenarnya awak datang satu untuk dapat kuih raya otak, betul tak? Nombor dua dia, you come to study, you come to learn. And awak tak sedar ke sambil saya cerita di tadi semua ni, sambil cerita banyak semua ni, awak tahu tak kalau dalam exam, ini saja boleh dapat dalam 4 markah. Sini saya boleh dapat dalam lagi 4 markah. So maksudnya, ini lagi sikit kita nak penerangan kat bawah ni. Tapi perasan tak, sambil-sambil je kita dah belajar banyak. 2 hari sebelum raya. Kalau saya waktu saya belajar dulu, mimpilah 2 hari sebelum raya saya nak masuk kelas. Tapi awak datang banyak hari ni masuk kelas untuk belajar. For me, it's something that makes me so proud of you guys. Tak main-main. Okay. Jadi kepada yang kata birthday saya 13 bulan, happy birthday. And
Saya rasa kalau awak teruskan dengan sikap awak macam ni, tingkatan 5 nanti ni gempak korang ni. Betul. Lagi rasa saya tak ada balik kampung, saya betul duduk rumah je. Boleh tak saya nak pesan satu sebelum saya terlupa? Janganlah sampai awak punya kerinduan terhadap orang yang jauh menyebabkan awak terlupa untuk menghargai orang yang dekat. Faham? Awak duk rindu awak punya sepupu, awak duk rindu awak punya pakcik makcik. Sampai awak terlupa nak enjoy your time with your adik-beradik, with your mak ayah. Jadi, tolonglah jangan mengorbankan kegembiraan disebabkan kerinduan orang yang jauh. Jom, sekarang kita try. Nampak tak? Tadi kita cakap pasal apa? Sekarang tengok siapa yang keluar. Yeah, kita cakap pasal bakteria, betul? And dia pun keluar. Dia macam bakteria. Saya bakteria. Ya, betul. Saya bakteria. Pati baju kita hampir sama. Ya, kita sebab tu kalau saya bakteria, awak bapa bakteria. Tadi Form apa dia? form 1, form 2. Tadi Haziah hilang tadi. Haziah tadi hilang. Dia bakteria. Dia bukan bakteria. Dia darah putih. Darah putih. Dia rupanya dia tengah datang nak sayang ni. Oh, faham. Kami risau dia tadi. Sampai tadi kelas stop kejap. Semua scroll. Tengok dia termasuk ke bilik orang lain ke apa ke. Tak jumpa. Tu tadi Hasanah tu hampir nak kos 99. Azara, jangan. Dia kau pun dia. Bisa. Nasib baik ini semua. Azwa kan. Kita memang dah plan nak pakai baju raya. Ya, dah plan. Sini. Tak ada plan. Baju sama warna, rambut sama hitam, hati sama hitam juga. So yeah, Betul, hati sama hitam, betul. Hati kami hitam. Kami teruk. Hati ke jantung Tak nak masukkan poket. Oh, okay. Fatih, dia orang cakap dalam ni hanya ada sampul. Ada duit lah dalam ni. Aku tarik keluar satu Ni. tadi. La ilaha illallah. Bagi nombor akaun. Saya nak back in. 3, 2, 1 habis. Minta maaf lambat. Dia orang lambat. Bagilah nombor akaun tu cepat sikit. Itu nombor telefon. Itu nombor telefon. Orang cakap nombor akaun. Tapi dah lambat. Orang dah kira 3, 2, 1 dia dah habis. Lambat. Okay. Nanti saya datang balik, saya minta nombor akaun, okey? Jahat. Apa dia? Cakap je lah sebelum habis. Nak duit raya berapa? Cakap. Nak duit raya berapa? Berapa banyak? Cakap. Nanti saya bank in. Nanti saya transfer, okey? Bagi nombor akaun dulu. Kejap lagi saya minta, okey? Macam pakcik-pakcik teruk. Kalau waktu raya, pasal tak waktu raya macam seorang pakcik yang sembang kencang tapi tak apa-apa pun daripada dia, betul tak? Macam tu lah. Parti ke masing-masing. Nah, nama parti kita perhati nama parti ni. Alright, ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh kita sambung sikit ni. Awak cukup gagah lagi untuk sambung lagi ni. Terbaik. Bak kata chef lah. Yes. Jom tengok. Keradangan ni sebenarnya disebabkan oleh Hai Pro Max, apa khabar? Jauh awak masuk dia kata satu. Macam mana? Rindu Pro Max. Nanti kita buat sesi khas Pro Max boleh? Okay. For now, sekarang ini kulit. So dalam ni darah, betul tak? So ini saluran darah. Warnakan darah. So ni this is your red blood cell. This is your vessel. Bila awak luka, contohnya luka, kulit tercabut. Betul? Waktu ni, ada tak kemungkinan bakteria boleh datang dan masuk? Ada kan? Tapi pada masa yang sama juga, darah putih kita akan keluar daripada saluran darah ni dan dia akan duduk dekat sini and dia akan berkampung dekat sini. Bila berkampung dekat sini, itulah yang jadinya bengkak sikit tu. Gatal sikit, bengkak sikit, lebam sikit, merah sikit. Macam ni lah. Berkampung ni untuk apa? Bila datang je bakteria baru je nak masuk kat sini. Dia macam, ada orang masuk. Oh my god. Macam tu. Bakteria baru macam, masuk. And then datang dah putih. Macam, serius nak masuk? Kami ada 2 juta kat sini. Mana masuk seorang? Pukul dia. Macam tu lah. Teringat tunggu. Ada campus duduk kat sini.
Yes. Darah putih kita yang berkampung, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk memastikan kalau ada bakteria cuba masuk, ada akan jumpa dengan sekampung darah putih. Yes. So, white blood cell lagi kecil dari red blood cell ke? Tak. Selalunya red blood cell lebih besar berbanding red blood cell lebih kecil berbanding white blood cell. Tetapi awak kena faham juga, white blood cell ada banyak jenis. Dia ada granulocyte, ada neutrophil, basophil, eosinophil, monocyte, lymphocytes. Itu yang general. So because of that, some of them are smaller than red blood cell. Some. Okay. Jadi inilah ceritanya pasal keradangan. Ini yang nama chemical dia, yang ini dia akan keluarkan histamin, menyebabkan kita segatal. Dia juga akan menyebabkan darah beku. Dia juga akan ada phagocyte. So what is phagocyte? Phagocyte ni adalah satu darah putih yang tugas dia untuk makan. Phagocytosis. Contoh dia jumpa bakteria. Ni satu bakteria. Dan lepas tu ada darah putih ni nampak ada bakteria. So this is the bacteria. Darah putih nampak ada bakteria. Dia pun akan kepung bakteria ni. And dia akan makan bakteria ni. Lepas makan, dia dah hancurkan bakteria. Nampak tak? Dia dah mula hancur kat dalam dia. And lepas tu nanti dia akan ludahkan balik. Hui! Nak tengok. Nak tengok the process in real life. Kita tengok kat sini je. Ni dia. Okay. Ini gelaplah TV ni. Boleh saya terahkan sikit? I want to cerah the TV a bit. Very dark color. Hi Zat. Okay. Dekat sini, ini bakteria tau. Ini bakteria. Ini adalah darah putih. Awak tengok ni, bakteria ni. Dia akan datang, dan dia akan ni, dia akan see? Nampak tak? Ya. Bukan sound effect, itu memang real sound. Nak tengok lagi sekali. Okay, jap sebelum kita muntah balik. Okay, dia dah muntahkan balik. Sekarang dia nak makan lagi sekali. If you can see, all these bacteria here akan dimakan oleh this cell. Okay. Itu cerita dia. And apa nama proses ni? Proses ni namanya adalah phagocytosis. Allahu Akbar. Call kejap 99 Haziah hilang lagi sekali. Risau saya kat sini. Ya Allahu Akbar. Okay. Faham. Biarkan dia hilang. Okay. Ready Izzat Hi Izzat Raina. Okay. Baik. Tengok. Sekarang ni. Jadi sekarang ni, inilah dia penyakit dia. Dan inilah caranya dia makan. Apa saja yang cuba nak masuk dalam badan awak, dia nampak, dia akan makan. Selagi dia tak kenal. That is how it works. Inilah caranya dia bertindak, inilah caranya dia berfungsi. Hi Hadif. Okay, ini cara dia berfungsi. Hi Hadif. Banyak pula nak hai. Sabar, seorang. Okay, pernah belajar. Hi SMKP, T, Hi Haziah, dah Haziah. Hilang, tak nak. Okay. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen and cups, setakat ni, hai semua. Ini first time kita berjumpa dalam kelas ke? Selalunya awak belajar dengan siapa? Boleh saya tahu tak? Selalu belajar dengan Sir Hamidi, Sir Zeki. Sir Zeki, hello. Oh, Sir Amalia apa? Miss Amalia. So ada 3 orang lah. 4. Miss Nora, Miss Amalia, Sir Zeki, Sir Hamidi.
Oh, ini first time saya ya. Faham. Hai, apa khabar? Okay. Jadi setakat ni macam ni lah caranya saya mengajar dalam kelas. Bukan mengelas lah. Minta maaf. Ingat ini kelas sains bukan kelas bahasa Jangan ikut sangat bahasa saya. Mengelas. Okey. Jadi tengokkan sekali. All these thing adalah cara dia kan. Tapi katakanlah kalau ada bakteria yang berjaya, panas pun dia tak kisah, bakteria ni pun dia berjaya elak, apa yang terjadi? Waktu ni kita akan sakit lah. Sakit betul-betul. And waktu ni lah badan kita akan mengeluarkan antibody. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kembali pula kepada virus. COVID. Sebenarnya betul tak bakteria ni dia masuk untuk dia makan sel kita, untuk dia rosakkan sel kita, betul tak? So what is antigen? That is a good question. Antigen adalah satu antigen ini adalah benda asing yang merangsang gerak balas imunan. Any foreign materials that stimulate immune response. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa-apa yang menyebabkan darah putih kita bertindak. Itu antigen. Boleh jadi bakteria, boleh jadi virus, boleh. Tapi ada satu lagi istilah, patogen. Patogen adalah mikroorganisma yang jahat. Ada tak mikroorganisma yang baik? Ada. Yang awak minum Yakult semua tu, itulah mikroorganisma yang baik. Tapi ada tak mikroorganisma yang jahat? Ada. Itulah patogen. Yes. Bakteria yang baik kita tak panggil patogen. Bakteria yang boleh menyebabkan kita sakit dipanggil patogen. Awak kena faham dulu. Virus ni dia lain sikit dengan apa yang kita belajar tadi. Virus ni tadi dia akan masuk dalam badan kita. Virus ni dia ibaratnya macam jin. Boleh tak? Dengar cerita ni. Dengar ni sungguh-sungguh. Kita habiskan dalam 1 minit ni. Virus ni ibaratnya macam jin tau. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia akan merasuk sel. Contohnya ini sel. Katalah saya ini sel. Tugas saya adalah untuk hasilkan enzim dia. Jadi saya punya kerja saya adalah saya nak hasilkan enzim, saya nak hasilkan enzim, saya nak hasilkan enzim, saya nak hasilkan enzim. Saya buat enzim je. Itu hidup saya. Datang virus, dia masuk dekat dalam badan saya, dia suntikkan maklumat DNA dalam badan saya. Saya macam, saya nak hasilkan virus. Saya nak hasilkan virus. Saya nak hasilkan virus. Saya nak hasilkan virus. Ini virus. Ini virus. Ini virus. Ini virus. Ini virus. Dia kena rasuk. Dia kena rasuk this virus. Ini yang jadi. Sekarang ni tengok ni. Ini adalah bakteria. Semua adalah bakteria. All this is bacteria. And this bacteria semua ni, nampak tak ada satu virus datang? This is one virus. Ini bakteria, ini virus. And virus ni, dia akan suntik maklumat dia. Ini yang buat kita rasuk ni. Maklumat genetik ni dia akan suntik masuk dalam bakteria ni. Nampak tak? Dia suntik. Can see dia suntik ni? Dia suntik masuk dalam. Menyebabkan bakteria ni dah tak nak buat tugas dia dah. Dia nak buat virus. Nampak tak? Dalam tu banyak virus baru hasil. Dia akan merebak. Dia akan banyak. Bila penuh sangat, bakteria dah penuh sangat, dia akan burst. Dia akan pecah. And all this virus ni akan cari kawan-kawan bakteria ni pula. Menyebabkan all of the bacteria akan mula menjadi benda yang sama juga. Akan mula pecah-pecah juga. Sekarang ni kalau perasan, bakteria semua dah pecah, virus semua dah banyak. And this is the mechanism of how virus works. Jadi kalau COVID masuk dalam kita punya, nauzubillah, tapi katakanlah kalau ada COVID yang masuk dalam paru kita, dia akan rosakkan sel paru sebab dia nak hasilkan COVID yang baru. Dan sebab itu juga orang yang ada COVID, bila dia bernafas, bila dia batuk, dia boleh keluarkan virus yang ekstra ni. Sebab itu dalam badan dia masih lagi penuh. Virus first datang daripada jangkitan lah. Mungkin awak tak pakai mask. Mungkin awak tak pakai sanitizer. Tu dia termasuk dalam badan. Kalau semua pecah, makanya apa yang jadi? Dia boleh menyebabkan maut. Sebab tu COVID boleh menyebabkan maut. Okay.
Banyak betul yang hilang sekarang ni Azia, awak pergi ke mana? Oh, ya. Sekarang awak dah faham tentang macam mana penyakit boleh terjadi. Awak dah faham tentang macam mana virus bertindak. Apa yang awak dapat hari ni sebenarnya adalah satu pemahaman yang bukan setakat untuk buku teks, bukan setakat untuk faham, tapi bila awak faham macam ni, betul tak awak akan jadi lebih berjaga-jaga untuk pastikan tak ada satu pun yang boleh masuk dalam hidung awak. Betul? So, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and sebangsa and class, sampai sini sahaja kita punya kelas untuk hari ini. Sekianlah kita punya kuih raya. Thank you so much sebab datang. Terima kasih banyak sebab datang. Kita akan jumpa lagi pada waktu yang akan datang. InsyaAllah bersama saya teringin nak berduet dengan Zaki dengan awak untuk kita buat kuih kerepek Dwi Cekung. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and sebangsa and class, I'll see you again. Bye-bye. Take care, okay? Selamat Raya semua.